27 Mei 1961, Hotel Adelphi, Singapura. Tanah Melayu telah merdeka pada 31 Ogos 1957. Justru itu, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan untuk menyatukan Brunei, Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu. Selepas itu, British juga telah menyarankan supaya Singapura digabungkan sekali. Saya sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama telah mencadangkan untuk menyatukan Brunei, Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran. Cadangan ini turut mendapat sokongan British yang mencadangkan penyertaan Singapura. Yang berhormat, maaf mencelah. Bolehkah saya tahu apakah tujuan Tunku untuk menggabungkan negeri-negeri tersebut? Idea pembentukan Malaysia ini mempunyai banyak rasional. Antaranya adalah tujuan untuk keselamatan negara. Kita dapat banteras aktiviti komunis di Singapura dan di Sarawak. Selain itu, kita dapat mempercepatkan bidang pembangunan. Akhir sekali, kita dapat seimbangkan komposisi penduduk Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Jadi, apakah langkah pertama Tunku untuk mendiskusikan idea ini? Sehubungan dengan itu, saya bercadang untuk mewujudkan satu jawatan kuasa untuk umumkan idea ini kepada orang ramai dan mendapatkan pandangan mereka. Pada 23 Julai 1961, Jawatankuasa Setiausaha Malaysia telah ditubuhkan untuk menerangkan kepada rakyat tentang gagasan dan mengumpulkan pandangan mereka berkaitan hal ini. Jawatankuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephen menjadi pengerusi JSKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan tentang gagasan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, buat pengetahuan anda, gagasan Malaysia adalah bertujuan untuk penyatuan Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei serta Tanah Melayu dalam satu sistem persekutuan. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan serta pendapat, sila kemukakan kepada Jawatankuasa Setiausaha Malaysia iaitu JSKM. Gagasan Malaysia telah mendapat banyak pandangan positif dan idea-idea yang bernas daripada pelbagai pihak. November 1961, perundingan berhubung pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Akhirnya, kata sepakat telah dicapai untuk menubuhkan suatu Suruhanjaya. Januari 1961, Suruhanjaya Kobot secara rasminya telah ditubuhkan untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Ahlinya terdiri daripada wakil British dan wakil Persekutuan Tanah Melayu. Lord Kobot telah menjadi pengerusi Suruhanjaya ini. Saya wakil dari Suruhanjaya Kobot ingin menanyakan bahawa Sabah dan Sarawak ingin menyertai gagasan Malaysia. Kami, rakyat Sarawak, amat bersetuju dengan idea ini. Kami orang Sabah setuju sama cadangan kamu, tapi kami mahu diberikan beberapa kelebihan. Apakah kelebihan-kelebihan yang kamu berdua mahukan? Kami mahu diberikan pengecualian dalam beberapa perkara. Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan. Menjelang Jun 1962, Suruhanjaya Kobot telah menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah laporan yang telah dikumpulkan oleh pihak kami terhadap Sabah dan Sarawak. Jadi, apakah yang kamu dapati daripada tinjauan kamu terhadap Sabah dan Sarawak? Adakah mereka bersetuju? Dalam laporan ini terdapat 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak telah setuju. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga perlu dijadikan sebagai asas Perlembagaan Persekutuan yang baru. Akhir sekali, mereka meminta kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada mereka. Ogos 1962, Jawatankuasa antara kerajaan telah ditubuhkan bagi merangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sabah dan Sarawak.
Jawatankuasa ini diketuai oleh Lansdowne dan Datuk Abdul Razak Hussein. Kata sepakat telah dicapai. Salam sejahtera kepada saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudi hadirkan diri ke sini untuk mendengar pengumuman pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili seluruh anggota jawatankuasa antara kerajaan yang ditugaskan untuk merangka perlembagaan persekutuan yang baharu untuk menyatakan kata sepakat kami pada hari ini. Pihak kami terdiri daripada wakil British, Persekutuan Tanah Melayu, pemimpin dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Adalah dimaklumkan bahawa hasil laporan kami adalah berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Laporan Suruhanjaya Corp Board dan cadangan daripada Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia serta tambahan terbaru berikutan hasrat Sabah dan Sarawak untuk menyertai Malaysia. Berikut adalah antara beberapa perkara utama yang dipinda dalam perlembagaan yang baharu. Pertama sekali ialah agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi bagi seluruh persekutuan Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Seterusnya, bahasa Melayu juga diiktiraf sebagai bahasa rasmi Malaysia dalam pentadbiran negara, tetapi kelonggaran diberikan kepada Sabah dan Sarawak untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran selama 10 tahun selepas penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam persekutuan. Namun begitu, bahasa Melayu tetap merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Selain itu, hal ehwal berkaitan imigresen di Sarawak dan Sabah akan diserahkan kepada kerajaan negeri masing-masing. Manakala, sistem pendidikan Sabah dan Sarawak akan kekal di bawah bidang kuasa kerajaan negeri sehingga Dewan Undangan Negeri kedua-dua negeri ini membuat pindaan. Dari segi perwakilan parlimen pula, Sarawak diberikan 16 kursi, Sabah diberikan 24 kursi dan Singapura diperuntukkan 15 kursi. Sekian, terima kasih. Asalnya, Tarikh Pembentukan Malaysia adalah 31 Ogos 1963, tetapi terpaksa ditangguhkan ke 16 September kerana tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Pembentukan Persekutuan Malaysia akhirnya dibentuk pada 16 September 1963 yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan, rancangan bagi membentuk Persekutuan Malaysia ini berjaya direalisasikan. Dengan ini, saya Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, ingin merasmikan penyatuan Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu serta Singapura. Penyatuan ini diberi nama Malaysia. Jadi, apakah kelebihan-kelebihan yang kamu berdua mahukan? Dalam laporan ini terdapat dua Jadi, apakah yang kamu dapati dari peninjauan kamu terhadap Sabah dan Sarawak? Adakah? Jadi, apakah yang kamu dapati dari peninjauan kamu terhadap? Dalam laporan ini terdapat Orang ni, je nak.
Thank you.